Jadi tanpa memanjangkan bicara, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Qadir Said Husin Al-Jufri, penceramah yang tidak asing lagi lah saya kira, yang akan membincangkan satu tajuk yang diberikan kepada Al-Fadhil Ustaz, iaitu apakah itu fahaman pluralisme. Ada antara kita ni tak tahu lagi pluralisme ni benda. Jadi insya-Allah pada malam ini Al-Fadhil Ustaz akan jelaskan kepada kita apakah itu fahaman pluralisme dan apakah bahaya dia, insya-Allah. Jadi sebelum saya menjemput Ustaz, saya jemputlah semua jemaah yang berada di sebelah luar untuk sama-sama berada di sebelah dalam ini, sama-sama kita menjayakan program ini, insya-Allah. Jadi tanpa saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل اللهم آمين أما بعد قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. Terima kasih pada pengurusi majlis kita, Tuan Imam Ustaz Akhari, Ustaz Wan Hizam ke Wan Hazim. Wan Hazim tertukar. Jangan ke seorang lagi sesat. Ustaz Wan Hazim, tuan-tuan imam yang ada, tuan-tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu dan ayah-ayah, abang kakak, adik-adik, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pilih kita pada malam ini, malam Jumaat bulan Rejab, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ni kan bulan yang kita nak bersiap sungguh untuk Ramadan. Ya, jadi kita doalah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita dalam bulan Rejab ini dan Syaban sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma amin. Tambah pula lagi malam ni malam Jumaat Malam Jumaat, malam yang doa mustajab. Kita duduk pula dalam majlis ilmu, malaikat banyak bersama-sama dengan kita. Kita ni maknanya beruntung berkali ganda lah. Dan untung kita dalam bulan Rejab, untung kita duduk dalam masjid, untung kita malam Jumaat, untung kita duduk dalam majlis ilmu. Kan? Jadi alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Suara jelas ke? Ke kena buka mas? Tak perlu tak? Okey. Sebab dia lain mikrofon lain. Ada mikrofon pakai mask memang tak boleh langsung. Tapi masjid putih ni lain sikit, di kelas sikit. Jadi pakai mask pun tak apa, tak ada masalah. Jadi alhamdulillah, semua alhamdulillah. Tajuk kita malam ni tajuk dia, bincang dia beratlah sebenarnya. Cerita tentang pemikiran. Dia bukan tajuk sembang kedai kopi lah. Dia bukan sembang yang saja-saja santai macam tu je, sebab dia melibatkan pemikiran.
Dan pemikiran ini pula yang ada kaitan pula dengan akidah, kan? Dia bukan semata-mata perbincangan masalah semayang batal ke tidak, kan? Walaupun itu juga besar, kita tak nafikan. Tapi perbincangan yang melibatkan isu fiqh, dia lebih rapat dengan dialog harian kita seharian. Sebab ia melibatkan perbuatan kita. Itu fiqh. Tapi bila bincang tentang pemikiran, dia bukan satu benda yang ringan-ringan. Tapi insya-Allah malam ni tak adalah kita jadi kuliah universiti, kan? Bukanlah kita nak bincang tu seberat-beratnya. Kalau kita nak bincang berat-berat, mungkin kita kena duduk dalam kuliah di universiti lah, ataupun seminar-seminar yang betul-betul ilmiah lah, dengan kertas kerja dan sebagainya. Tapi kita nak bincang ini agar kita faham secara ringkas lah, secara sekali lalunya kita faham. Bila orang sebut, bahaya ni, pluralism. Kita pun tak adalah dengar macam tu, menatang benda pula ni, pluralism pula ni, kan? Tak, kita dengar, kita faham. Okey. Tahu. Pluralism, kan? Pluralisme ataupun pluralism. Kalau kita tengok makna dia sekali lalu, plural ni maknanya banyaklah, kan? Dalam bahasa Arab dipanggil ta'addud. Ta'addud, berbilang-bilang. Berbilang-bilang, itu asalnya. Ada berbilang-bilang yang baik, ada berbilang-bilang yang kurang baik. Ada berbilang-bilang orang lelaki suka, orang perempuan tak suka. Itu lain, kan? Berbilang-bilang, kan? Dipanggil ta'addud ataupun plural. Pluralism yang kita nak sebut kat sini ni, dia ada banyak makna pula bila melibatkan tentang agama. Bila kita cerita tentang pluralism agama, dia ada banyak pula cara pandang. Cara orang tengok yang menyebabkan takrifannya pun berbeza. Dan bila takrifannya berbeza, bezalah pula bila kita bercakap tentang hukum hakamnya. Sebab ada orang sebut pluralism ni begini. Okey lah macam tu. Ada orang pula kata pluralism ni begini. Tak boleh ni, bahaya. Jadi kena tengok juga apa maksud dia bila dia bercakap tentang pluralism agama. Ada pula orang dalam 10 tahun, 20 tahun lepas ni, dia perkenalkan pula, dia panggil pluralism Islam. Lain pula. Dia ada macam-macam pula perkataan dia. Di Terengganu ni kita ada seorang sahabat saya yang pandai sebenarnya berkaitan dengan aliran pemikiran ni, kan? Dr. Rashidi di Uniza, kan? Beliau hebat dalam bab pemikiran-pemikiran ni, bahkan beliau juga banyak menulis tentang pluralism, liberalism dan sebagainya. Sebelum kita pergi jauh, asasnya dalam agama Islam, Allah Ta'ala memang jadikan kita ni pelbagai warna, pelbagai kulit, pelbagai latar belakang, pelbagai lidah bahasa, macam-macam kepelbagaian tu memang ada, berbilang-bilang. Tu ayat yang saya baca tadi daripada surah Ar-Rum. Allah Ta'ala nyatakan, wa min ayatihi, antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, dan Allah Ta'ala menciptakan pelbagai lidah dan warna. Pelbagai lidah dan warna, maknanya bahasa dan bangsa, kan? Yang pelbagai. Memang itu tanda kebesaran Allah. Sebab kita boleh tengok, tuan-tuan, di Terengganu ni sendiri, Terengganu ni bukan besar sangat, tuan-tuan. Bukanlah sebesar negara, bukan sebesar Malaysia. Bahkan negeri dia pun kecil kalau nak banding satu negeri di US contohnya, kan? Tetapi ada berapa banyak dialek di Terengganu ni saja, kan? Lain daerah, lain pula dia punya dialek dia. Kadang-kadang lain tu beza sungguh kadang. Terengganu tak apa lagi, tuan-tuan, boleh kira besar lagi. Perlis, tuan-tuan, Perlis, kecil Perlis tu, ya? Sekecil Perlis itu pun ada pelbagai dialek, ya? Paling kurang ada 3 dialek yang berbeza. Beza sungguh tu, bukannya beza sikit-sikit, ya? Orang Perlis, orang utara kebanyakan kalau cakap kamu, dia akan cakap hang, kan? Tapi di Perlis ada tempat dia tak sebut hang, dia sebut ka. Lain pula, kan? Maknanya itu antara kita kata kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan lidah kita ni fizikal dia sama. Sama je lidah kita ni.
Dia tak ada beza lidah orang belah utara, lidah belah selatan. Lidah sama juga lidahnya. Doktor tak adalah tengok lidah je, oh tuan orang Kuala Berang je. Tak ada. Kan? Dia tak ada cek, terbuka mulut kita, tengok lidah kita, oh ni orang belah sini ni. Tak ada. Lidah serupa, tapi bahasa yang berbeza. Kan? Itu antara tanda kebesaran Allah SWT. Dan Islam memang menitik beratkan tentang kepelbagaian ini dan menjadikan kepelbagaian ini satu rahmah. Satu daripada tanda kebesaran Allah dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah Allah Taala nak jadikan semua orang bersatu padu, sama je semua pemikiran, boleh aja. Tapi tidak, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalaulah Tuhanmu berkehendak, maka dia boleh menjadikan manusia ni satu umat. Sama je semua. Kan? Tetapi wala yazaluna mukhtalifin. Tetapi sentiasalah mereka berbeza-beza. Jadi berbilang-bilang, ada begini, ada begitu, ini satu perkara yang biasa. Bukan satu perkara yang pelik sebenar-benarnya. Kan? Jadi apa yang kita sebut pluralism ni bahaya dan sebagainya, ada sebab dia. Kan? Bukan hanya semata-mata kerana pelbagai. Dan kita tengok sejarah, sebelum kedatangan Islam, orang Barat, orang Eropah, mereka ni tak erti nak menghormati antara satu agama dengan agama yang lain. Bila mereka ni dikuasai oleh gereja Kristian, mereka sangat-sangat tidak erti nak menghormati agama lain. Kalau orang tu daripada agama lain, teruslah dikira sebagai musuh, bukan sekadar musuh seindividu ataupun musuh gereja, bahkan musuh kepada negara. Bila jadi musuh kepada gereja, automatik jadi musuh pada negara. Boleh dihukum, bunuh. Boleh digantung dan sebagainya. Bukan saja agama yang berbeza, bahkan berapa banyak ahli-ahli sains yang ditangkap dan dibunuh. Dianggap sebagai tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir ni kena berlawanlah dengan gereja, kira lawanlah dengan gereja. Jadi gereja tangkap, bukan gereja yang tangkap. Gereja kata mereka tukang sihir, kerajaan pun tangkap dan bunuh. Gantung, hanya semata-mata kerana mereka berbeza dengan gereja. Jadi agama ataupun pegangan mereka ketika itu adalah pegangan yang sangat ketat. Tak boleh terima langsung perbezaan. Begitu jugalah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ni dianggap dia adalah anak Tuhan. Nahnu abna'ullah. Dan kami adalah anak-anak Allah wa ahibba'u, dan juga kekasih-kekasih Allah. Kami inilah anak Allah Ta'ala. Sampai mereka menganggap semua makhluk yang lain, semua manusia yang lain selain daripada Yahudi, semuanya adalah binatang belaka. Semuanya binatang. Kan? Tetapi kenapa dijadikan dalam rupa bentuk manusia? Supaya boleh menjadi hamba kepada orang Yahudi. Ini ada dalam Talmud, dalam kitab mereka. Jadi kita ni sebenarnya, dia tengok kita dengan dia tengok lembu, tak ada beza. Kan? Serupa je. Dia tengok kita, tengok anjing, sama. Cuma kenapa rupa bentuk manusia begini? Sebab kalau semua rupanya lembu, payahlah orang Yahudi. Tak ada hamba lah. Kan? Semuanya bentuk lembu, kambing, kerbau, payahlah. Jadi Allah Ta'ala jadikan dalam bentuk manusia supaya menjadi hamba kepada mereka. Ini pemikiran mereka, pemikiran orang Yahudi, pemikiran orang Kristian. Lama sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Bukan rahmat bagi orang Islam je. Rahmat bagi seluruh alam. Itu Nabi SAW. Maka bila Nabi SAW datang, Nabi perkenalkan konsep hidup dalam kepelbagaian agama dalam satu tempat dan satu negara. Tanpa perlu bergaduh, tanpa perlu berkelahi. Bila Nabi SAW datang ke Madinah, ramai orang Yahudi di Madinah, Nabi SAW nyatakan secara jelas dalam apa yang dipanggil sebagai wathiqah ataupun piagam Madinah.
Dalam Piagam Madinah jelas sebut tentang hak-hak orang Yahudi di Madinah. Bahkan hak mereka sama macam hak orang Islam di Madinah. Mereka perlu dibantu juga, tak boleh bunuh mereka, haram mereka punya darah dan juga harta. Tak boleh kita senang-senang nak bunuh orang Yahudi, tak boleh nak ambil harta dia. Tuan-tuan biasa dengar tak dulu-dulu kita budak kecil lah, orang ada yang sebut gini. Dia kata tak apa, curi daripada kedai tu, ambil gula-gula dia. Sebab apa? Dia bukan Islam. Ambil tak apa. Dia bukan Islam tu, tak apa. Pemikiran macam ni, Islam dah bentras 1400 tahun dulu. Agama yang lain pun mereka ada hak. Dan mereka ada hak yang sama rata dalam satu negara Islam. Jadi Islam datang, benda ni sebenarnya benda yang pelik sebenarnya bagi dunia. Sebab dunia tak kenal macam tu. Dunia ketika itu kena, kalau aku agama aku, orang lain semua kena aku bunuh. Aku kena perang. Dan itulah yang dipercayai oleh pengikut Kristian sampailah mereka bawa ajaran ini. Ni kita cerita daripada dulu, ni kita cerita sejarah. Cerita sejarah. Dari segi sejarahnya macam mana berlakunya perang salib dan juga peperangan-peperangan, penjajahan yang dilakukan, semuanya dia punya background dia adalah agama. Kan? Memang mereka nak menyebarkan agama, bukan menyebarkan, memaksa agama itu kepada orang lain. Ada beza ke dengan Islam? Islam pun berperang juga. Kan? Tetapi perang dalam Islam, kalau kita perhatikan, semuanya bertitik tolak daripada dua perkara. Satu, sama ada mempertahankan agama, mempertahankan Islam yang diserang, ataupun membebaskan orang daripada kezaliman. Kan? Itu peperangan dalam Islam. Tak apa, yang tu kita tak bincang panjang. Bab perang dalam Islam tu panjang nak cerita. Tapi nak cerita tentang kepelbagaian ni. Sejarah dulu. Okey. Lalu oleh kerana dekat Eropah dan sebagainya, mereka terlalu keras dengan pelbagai tekanan terhadap mereka yang bercanggah sampai dibunuh dan sebagainya, wujudlah pula pemikiran-pemikiran yang makin kuat, tak puas hati dengan perkara ni. Kan? Maka apabila Renaissance berlaku di Eropah, pemikiran-pemikiran gereja ni dah mula ditekan ataupun dah mula tak laku dah. Kan? Dah mula orang mempersoalkan. Begini kita cerita. Ini dari segi sejarah, buku sejarah semua tulis benda ni tuan-tuan. Kita belajar daripada waktu sekolah menengah pun kita belajar. Kan? Pertembungan antara gereja dan sebagainya. Tapi nak ceritanya adalah, makin besar pula pemikiran yang dipanggil sebagai pemikiran liberalism. Liberal ni macam mana? Dia nak bebas. Asal-asalnya mereka ambil daripada pemikiran ahli falsafah. Ahli falsafah yang dulu-dulu lagi, ahli falsafah Yunan, Greece dan sebagainya. Yang mana memang daripada dulu lagi dah sebut tentang perkara-perkara yang bertentangan dengan agama terus. Sebab mereka rasa agama ni tak logik. Jadi bercanggah terus dengan pemikiran mereka. Lalu mereka kata, yang wujud hanyalah ma yudrik wa ma yudrak. Apa maksud dia? Yudrik adalah orang yang mencapai, yudrak yang tercapai. Jadi itu sahaja yang wujud. Kalau benda tu bukan yang mencapai dan yang dicapai, maka ia tidak wujud. Maknanya sekaligus mereka menafikan wahyu, mereka menafikan perkara-perkara yang gaib. Benda-benda gaib tak wujud langsung. Ini pemikiran ahli falsafah di Eropah satu ketika dulu. Dan pemikiran-pemikiran ini makin lama makin ramai yang menyokongnya, makin lama makin ramai yang setuju dan membawanya. Dengan kezaliman-kezaliman yang berlaku terhadap rakyat pula, maka mulalah pemikiran ini mendapat tempat di hati masyarakat. Maka pemikiran yang berbentuk liberalism ini makin kuat dan makin kuat. Mereka nampak bahawasanya agama ni tak logik, maka kita perlu bebas. Kita perlu bebas. Maka kita perlu membebaskan juga akal fikiran kita. Ada satu pemikiran yang mereka bawa. Mereka kata manusia ni berhak untuk menentukan benar ataupun salah. Kan? Benar ataupun salah ni tak ada siapa boleh claim. Dia kata, tak ada. Masing-masing boleh kata yang ni betul, masing-masing boleh kata yang ni salah.
Tak ada yang boleh kata engkau salah, aku betul. Tak, kalaupun kau kata begitu, aku tetap betul. Sebab pada pandangan aku, benda ni betul. Mereka bawa lah konsep seperti satu gelas yang mana kalau isinya separuh, kita boleh kata gelas ni separuh penuh, orang seorang lagi kata gelas ni separuh kosong. Kan? Dua-dua betul dia kata. Kan? Dua-dua betul. Jadi tak ada orang boleh kata yang ini betul, yang ini salah. Sebab boleh sahaja dua-dua tu betul. Dan pemikiran ini dia merebak kepada macam-macam. Bahkan sampai ke tahap apa sahaja. Tuan-tuan, kalaulah contohnya saya nak kata botol ni hijau, tutup ni hijau, maka tuan-tuan tak boleh salahkan saya. Itu pada pandangan ustaz hijau, pada pandangan saya biru. Sudah. Kan? Bukan ke tahap itu saja tuan-tuan, apa saja yang lebih besar. Kan? Kalau saya nak kata meja ni sebagai kursi pun tuan-tuan kena dengar juga. Tak apalah, itu pandangan ustaz. Pandangan kami ni meja. Kan? Sebab tak boleh, kita tak boleh nak mengatakan orang lain salah. Pemikiran macam ni makin tersebar. Sebab apa? Sebab mereka ditekan. Mereka ditekan, maka yang balas balik tu lebih kuat dan lebih ekstrim, tuan-tuan. Ibarat kalau satu bola kita baling ke dinding, kalau kita baling tu dengan perlahan, dia punya balasnya perlahan saja. Tapi kalau kita baling dengan kuat, maka dia balas balik dengan lebih kuat. Kan? Maka begitulah yang berlaku di Eropah. Maka mereka punya balasan terhadap gereja dan sebagainya ni sangat kuat. Respon yang sangat kuat, maka liberalism mendapat tempat yang begitu luas di hati mereka. Kan? Maka mereka mula mempertikaikan pelbagai perkara yang melibatkan agama. Dan pemikiran ini makin tersebar daripada satu zaman ke satu zaman, sampailah zaman kita sekarang, dia mendapat tempat pada hati dan juga pada pemikiran pemimpin-pemimpin dan juga rakyat secara umumnya di barat, di Eropah, sama ada di Eropah ataupun di Amerika. Pemikiran macam inilah yang wujud. Sampai kalau nak kata, kita nak kata sesuatu tu salah, macam kita pula yang jahat. Contoh tuan-tuan, 100 tahun dulu gereja, bahkan gereja sebenarnya sampai sekarang mengatakan LGBT itu haram, contohnya. Dan undang-undang di Amerika pun 100 tahun dulu semua negeri di Amerika mengharamkan LGBT. Tetapi mereka berjaya ubah sekarang ni. Kalau kita sebut je sesuatu tentang LGBT, kita pula jahat. Kita jadi dipanggil sebagai transfobik dan sebagainya. Maknanya istilahnya macam kita ni menakut-nakutkan terhadap perkara-perkara yang patutnya biasa je. Kita kena terimalah, dia kata. Dan kau suka perempuan, dia suka lelaki, biarlah dia. Dia pun betul, kau pun betul. Tak ada masalah. Jangan kau kata dia salah. Dan sebagainya. Sebab pemikiran ni asalnya daripada liberal. Dia nak bebas. Dia bebas. Dia tak mau dengar perkara-perkara ni salah, haram dan sebagainya. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, ini dari segi perjalanan sejarahnya memang begitu. Tapi kalau kita tengok, kenapa mereka menjadi gitu? Sebab memang mereka telah ditekan, jadi begitulah. Sampailah kepada bab agama pun, lebih-lebih lagi lah. Sebab agama mereka nampak sebagai punca kepada masalah-masalah ni. Maka datanglah pemikiran sama ada yang dipanggil sebagai atheism, pemikiran-pemikiran yang tak mau langsung percaya kepada mana-mana agama, ataupun pemikiran yang cuba untuk mengharmonikan, mengatakan agama semuanya sama je. Semua agama sama je, tak ada beza. Maka datanglah apa yang dipanggil sebagai pluralism. Kalau kita tengok dalam Islam, dia beza terus. Zaman Nabi SAW, macam mana orang Yahudi di Madinah yang mendapat hak yang secukupnya. Kan? Begitu juga dah contoh pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan, di Mesir banyak Kristian. Mesir ni Kristian Koptik. Sampai sekarang pun Kristian Koptik ada di Mesir, tuan-tuan. Kristian Koptik ni ramai. Tapi pemerintahnya Islam lah ketika itu, sebab Islam dah buka
Sayyidina Amru bin Al-As dan sebagainya, yang menjadi amir ataupun gubernur di Mesir ketika itu anak kepada Sayyidina Amru yang bernama Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-As. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku ketika itu? Satu hari anaknya main lomba unta. Bukan laga ikan, laga ayam, tuan-tuan. Main lomba ni, lepas tu dia kalah. Dia kalah dengan siapa? Dia kalah dengan seorang Kristian, Koptik. Koptik ni dia punya mazhab dia lah. Mazhab di sana. Jadi dia kalah dengan Koptik ni ataupun Qibti. Kita biasa dengar nama Maryah Al-Qibtiyah kan? Isteri Nabi SAW. Maryah Al-Qibtiyah kan? Dia Qibti tu. Qibti ni bahasa Inggeris Koptik lah. So dia kalah dengan Qibti ni. Bila dia kalah dengan Qibti ni, dia tak puas hati. Dia panggil kawan tu. Dia kata, kau tahu tak, aku ni anak kepada pembesar. Aku ni anak VVIP. Daripada dulu dah wujud benda macam ni. Aku ni anak VVIP. Mes ini. Dia pun ambil cemeti yang dia buat pukul dia punya unta ataupun kuda tu. Dia pergi libas dekat Koptik tadi tu. Dia tak puas hati, geram sangat. Dia kalah. Budak lagi. Jadi apa yang berlaku? Tak lama lepas tu Sayyidina Umar bin Khattab sampai ke Mesir. Sayyidina Umar sampai ke Mesir. Sayyidina Umar duduk di Madinah, tuan-tuan. Sayyidina Umar sampai ke Mesir. Sayyidina Umar terus tanya, dekat mana orang Koptik tadi tu, Qibti tadi? Mai sini. Datang, panggil anak Sayyidina Amru, dan dia perintahkan kepada Koptik tadi tu, si Qibti tadi tu, untuk libas balik dekat anak Sayyidina Abdullah bin Amru. Dia kata libas balik kawan tu, sebab tadinya dia dah libas engkau dengan salah. Bila dia dah libas tu, tak apa lagi. Sayyidina Umar panggil pula Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-As. Panggil pula dia. Mari sini. Okey, kau libas bapak dia sekali. Sebab apa? Sebab anak tadi tu, dia berani untuk libas engkau tadi sebab dia kata dia anak VVIP. Jadi sekarang ni yang VVIP tu pun kau libas sekali. Kan? Sebab dia yang menyebabkan kau kena libas. Muncullah Koptik tadi kata apa? Dia kata cukuplah. Cukuplah sebab aku dah balas dah dekat si anak tu. Tak payahlah bapak dia kena sekali. Kan? Cukuplah, aku maafkan yang si bapak tadi ni. Ini contoh dalam Islam macam mana seorang gubernur sekalipun boleh dihukum setelah bersalah ke atas orang yang beragama lain. Ini contoh dalam Islam betapa Islam ni meraihkan kepelbagaian agama. Tak ada masalah. Dalam Islam tak ajar kita untuk hancurkan gereja, hancurkan kuil. Elok je boleh hidup dengan penuh keharmonian. Harmoni dalam Islam ni bukan benda pelik. Jadi sebenarnya dalam agama kita, dalam Islam, dia tak perlu pun wujudnya apa yang dipanggil sebagai pluralisme agama yang negatif. Kalaulah diterjemahkan pluralisme agama itu sebagai hak untuk hidup aman damai, harmoni sesama agama, maka memang Islamlah itu. Dah lama dah Islam ajar. Itu pasal kalau kita perhatikan, di kalangan mereka ada yang takrifkan pluralisme ini adalah sebagai keharmonian beragama. Boleh hidup sesama sendiri dengan keadaan yang baik. Kalaulah mereka kata pluralisme agama tu macam tu, okey, kita pun boleh terima. Tak ada masalah. Memang Islam ajar pun. Untuk hidup dengan penuh aman damai. Bukannya nak perang aja. Tengok agama lain perang. Tengok agama lain perang. Tak. Islam pun ajar untuk berharmoni. Tak ada masalah. Jadi kalau mereka kata maksud kami pluralisme ni kita boleh hidup aman damai. Boleh. Tak ada masalah. Tapi kenapa dia jadi isu? Dia jadi isu sebab bila yang dimaksudkan dengan pluralisme mereka ni adalah semua agama tu sama. Kebenaran tak boleh nak dikatakan pada agama tertentu. Penganut agama tak boleh kata aku yang betul, kau salah. Dia kata begitu. Benda ni kita dalam Islam kita memang tahu, kata memang mengarut lah.
Kan? Memang mengarutlah. Sebab kita dalam Islam kita diajar inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maknanya apa? Kita tahu agama lain semua salah. Yang pelik lagi bila ada orang Islam yang kata kita tak boleh kata agama lain semua sesat. Kita tak boleh tak boleh kata agama kita saja yang betul. Tuan-tuan, yang kata ni pula seorang pemimpin politik yang besar di kalangan pembangkang. Bercakap dekat UK. Dekat Malaysia dia boleh naik atas mimbar khutbah, tuan-tuan. Tapi di UK dia bercakap kita tak boleh kata agama kita je yang betul. Inna dina indallahil Islam. Ingat je benda tu. Bahkan semua orang Islam baca satu ayat yang sama waktu solat. Apa dia? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa dia tu? Kita minta ditunjukkan jalan yang lurus, jalan orang yang kau bagi nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. Maknanya kita pun setiap hari sebut memang ada golongan lain, golongan yang dimurkai oleh Allah dan golongan yang sesat. Hari-hari kita sebut benda tu. Apa dia tu? Golongan Yahudi dan Kristian. Kan? Maknanya kita sendiri memang dah diajar, letakkan dalam diri kita bahawasanya memang Islam ni dan ini akidah kita. Kita tak boleh sama sekali dalam akidah kita senang-senang kita nak kata tak apa, yang lain pun betul juga, kan? Isyak ke apa? 8.32 Okey, ada 7 minit insya-Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikut pelbagai jalan. Fatafarraqa bikum an sabilih. Kalian akan bercerai-berai daripada jalannya. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang dipesan kepada kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi senang ceritanya dalam Islam, letakkan kita ni ataupun pegangan kita ni memang kena jelas dan kena tetap. Tuan-tuan, tak payah cerita dalam agama kita, bahkan tuan-tuan pernah dengar nama Dalai Lama. Dalai Lama. Dalai Lama ni bukan orang Malaysia, dia bukan lawan Dalai Lama, Dalai baru. Kebetulan nama dia Lama. Tapi Lama tu bukan lawan kepada baru. Dalai Lama ni tuan-tuan, dia kata orang ni, dia kata daripada pelbagai tradisi patutnya dia jagalah diri dia sendiri. Dia kata katakanlah ada orang dia nak Islam, dia ikut Islam. Ada orang nak Buddha, dia ikut Buddha. Tapi cuba kita fikir balik, benda ni bukan fashion, dia kata. Bukan boleh tukar-tukar. Bukan boleh mula Kristian tukar jadi Islam, tukar jadi Buddha, lepas tu tukar apa tak jadi apa-apa dan sebagainya. Kan? Bukannya macam tukar baju, dia kata. Benda ni bukan macam tukar baju. Okey, dan untuk setiap individu, dia kata memerlukan kepada satu kebenaran dan satu agama adalah sangat-sangat penting. Pelbagai kebenaran dan pelbagai agama adalah sesuatu yang bercanggah. Ya? Dia kata bukan bermakna bila kita kata satu benda tu sama dengan satu yang lain, maka kita boleh kata kebetulan maknanya semuanya sama. Katakanlah contohnya, Buddha mengajar kita supaya jangan menipu. Islam pun ajar supaya jangan menipu. Jangan kita tengok part yang itu je, terus kita kata, kan semua agama sama. Takkanlah kita nak kata pada yang sama maka semuanya sama. Kalau macam tu kita dengan beruk pun sama dah. Tak? Beruk ada dua kaki, ada dua tangan. Samalah macam manusia. Boleh kita kata kau dengan beruk sama je. Marah dia kalau kita kata gitu. Kan? Bukan bermakna ada persamaan, bermakna kesemua agama tu jadi sama. Persamaan mungkin ada pada
tempat-tempat tertentu. Memanglah ada sama, takkan tak ada sama langsung, kan? Takkanlah Islam ajar supaya jangan menipu, agama lain suruh menipu. Taklah, kan? Memanglah tidak. Mereka pun ajar pengikut dia supaya jangan menipu, jangan mencuri, kan? Jangan membunuh dan sebagainya. Mereka pun ajar benda tu juga, betul. Tapi janganlah kita hanya tengok pada yang itu menyebabkan kita kata kita tak boleh cakap agama kita je betul. Tak boleh cakap macam tu. Contoh Dalai Lama dia kata, aku ni Buddha, jadi bagi aku Buddha jelas kebenaran, satu-satunya kebenaran yang betul, agamanya. Kawan-kawan aku orang Kristian, bagi dia Kristian jelah kebenaran yang betul, agama yang betul. Kawan aku orang Islam, dia Islam jelah yang betul. Dia pun nampak benda tu, kan? Dia pun nampak benda tu bagi dia, kan? Bagi dia, sebab dia kata dia Buddha, dia kata Buddha lah yang betul. Kita pun faham benda tu. Manusia bila dia berakidah, dia berpegang dengan satu pegangan, memang dia akan kata pegangan dia yang betul, pegangan orang lain salah, kan? Itu tak ada masalah pun sebenarnya. Islam tak nampak benda tu sebagai masalah. Cumanya cabaran untuk kita adalah untuk menegakkan hujah sampailah dia faham kebenaran yang sebenar ada pada Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bahkan tiap-tiap hari kita baca la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya apa? Selain daripada Allah, yang disembah-sembah yang lain itu semuanya batil, semuanya salah. La ilaha illallah tu je dah menjawab kepada orang Islam yang cuba nak percaya kepada pluralism sebenarnya. La ilaha illallah, selesai, kan? Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kamu masih lagi nak kata tak ada, kan, boleh je yang lain-lain tu, kan, agama lain pun sama juga, kita tak boleh kata kita je betul. Kalau kita tak boleh kata kita je betul, agama Islam saja yang betul, maka nak mengucap 2 kalimah syahadah pun tak boleh. Keluarlah daripada agama kalau macam tu. Nak mengucap 2 kalimah syahadah pun tak boleh. Tuan-tuan dan rahmati lagi dikasihi oleh Allah. Seterusnya, wujud pula satu ajaran, saya ringkaskan, dia adalah cerita pasal pemikiran-pemikiran yang tak popular kat Malaysia ni, tapi ada satu lagi pemikiran namanya pemikiran Bahai, kan? Bahaiyah, yang berasal dari Iran asalnya. Kemudiannya sekarang ni berpusat di Israel, negara haram Israel. Bahai ni pula asal dari Iran, asal orang Islam, tapi dia ajar pula bahawasanya semua agama ni semua sama, dan datangnya semua Nabi, Nabi Isa pun ia betul, Nabi Muhammad pun betul. Lepas tu dia cakap pula Buddha tu pun Nabi, yang Hindu pun Nabi, dia pun Nabi juga. Sudah. Dan juga banyak lagi yang lain-lain pun Nabi belaka. Jadi semuanya betul belaka. Jadi kita tengok balik sejarah Bahai ni, dia memang satu sejarah yang mana rupa-rupanya musuh-musuh Islam jugalah yang menguatkan dia akhirnya. Kan, dia punya sejarah dia panjang tuan-tuan, 200 tahun yang lepas, berasal daripada Parsi, kan, daripada satu orang yang namanya Bab. Bukan nama dia Bab pun asalnya, tapi dia panggil diri dia sebagai Bab, pintu kepada Tuhan lah kononnya, kan. Tuan-tuan, kita beri laluan untuk azan Isyak terlebih dahulu. Lepas azan kita sambung sikit lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله Tuan-tuan dan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Ringkas-ringkasnya tuan-tuan, agama yang dipanggil sebagai Bahai, orang Mak Saleh panggil Bahai lah, sebenarnya Bahai dia panggil sebenarnya daripada perkataan Baha. Baha ni dalam bahasa Arab maksudnya, kalau kita boleh terjemah ke bahasa Melayu, kecemerlangan, kehebatan dan sebagainya lah. Jadi dia gelarkan agama dia sebagai agama Baha, ataupun pegangan mereka sebagai pegangan Bahai. Bahai itu pengikut kepada Baha lah, macam tu. Dan asalnya dari Iran. Ada seorang yang namanya Ali bin Muhammad Ash-Shirazi dari Iran. Dia ni tak belajar agama pun. Kawan-kawan dia, orang kampung dia semua belajar agama. Asalnya dia seorang tak nak belajar agama, degil tak mau belajar agama. Lepas tu jadi businessman, berniaga cemerlang, pandai bercakap, pandai bersembang. Lain kali tiba-tiba dia kata dia adalah penjaga pintu kepada Imam Mahdi. Penjaga pintu kepada Imam Mahdi. Lama-lama dia claim pula, dia kata ni tak lama lagi akan ada nabi yang akan turun, kata. Bukan Imam Mahdi lagi dah, nabi terus. Kan? Jadi akhirnya dia bagi tahu yang menjadi nabi itu yang dipanggil sebagai Bahaullah itulah, yang akhirnya menjadi gelaran kepada pengikut dia sebagai Bahai. Dan nama Bahaullah tu pun bukannya Bahaullah, sebenarnya nama dia Hussein Ali Nuri asal nama dia, tapi dia digelar sebagai Bahaullah, lalu pengikut dia pun jadi Bahai. Apa yang dia gunakan, dia hujahkan, dia kata agama ni semua sama je, dia kata. Dan walaupun dia kata dia Islam, dia claim dia Islam asalnya, dan tetapi dia kata semua ni nabi belaka, jadi semua agama samalah, dia kata. Buddha tu pun yang turunkan nabi, jadi Buddha pun agamanya betul. Hindu pun Krishna tu nabi, dia kata nabi, jadi betul jugalah nabi. Jadi kita pun ada nabi juga. Dia macam tu pula kan. Jadi dia punya agama kononnya dia samakan, semua agama sama. Tuan-tuan, apa bahayanya? Bahai ni tuan-tuan dah masuk sampai ke Malaysia. Bahai ni dah masuk Malaysia. Dan pada tahun 90-an dan 2000 ke atas,
Dia menjadi antara agama yang paling cepat berkembang dari segi peratusnya. Daripada jumlah pengikutnya ratusan ribu, telah naik sampai 5 juta dan sebagainya. Pengikut Bahai. Dia memang naik. Sebab orang suka dengan dia punya pemikiran mengatakan semua agama ni sama je. Ini dipanggil juga sebagai pluralism. Dan di Malaysia tuan-tuan, ada juga antara pegangan-pegangan yang cuba dibawa yang berasalnya daripada Hindu Batiniyah. Tapi lepas tu dia buat dia punya gereja, kuil dia ada belaka. Ada Islam, Hindu dan juga Kristian serta Buddha. Letak sekaligus dalam kuil dia. Dia ada dalam bangunan persatuan dia lah. Kan? Ada dia punya gereja dia dipanggil sebagai Universal Spirit. Pun sama juga, dia nak meletakkan semua agama sebagai sama. Dekat Malaysia ni tuan-tuan, dia orang masih lagi ada takut-takut juga. Ajaran liberal dan sebagainya ni dia masih lagi, dia berani dekat internet, dekat Facebook, dekat Twitter, dekat website dia, dekat TikTok dan sebagainya. Dia berani. Sebab kalau kita bantai dia, kita yang salah. Dekat Facebook tuan-tuan, kalau kita bantai mereka, kita dianggap telah melanggar peraturan-peraturan Facebook. Kita boleh kena gam, kita kena ban daripada Facebook kalau kita bantai mereka. Jadi mereka makin berani. Kalau dulu mereka buat tu senyap-senyap ataupun malu-malu lah orang kata. Berbeza dengan dekat Indonesia. Mereka secara terang-terangan, apa yang dipanggil sebagai JIL, Jaringan Islam Liberal, kan? Jaringan Islam Liberal berani mendakwa bahawasanya mereka ni memang liberal, dan mereka juga meletakkan bahawasanya semua agama adalah sama dan sebagainya. Dekat Malaysia, dialog antara agama, mula dia gunakan nama dialog antara agama. Jadi nampak macam baiklah. Kan kita kata, tak apalah, sekadar nak berdialog. Kan Islam pun ajar kita untuk berbincang dengan agama lain. Jadi dibuatlah contohnya apa yang dipanggil sebagai Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism and Sikhs. MCCBCHS. Panjang benar namanya. Tapi tuan-tuan, ceritanya Majlis Perundingan Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu dan Sikh. Bila tuan-tuan dia ditubuhkan? Tahun 83. Lama dah. Tahun 83. Lepas tu buat pula Christian Federation of Malaysia tahun 85. Institut Kajian Dasar IKD ditubuhkan pada tahun 1985 juga. Ini semua pada tahun 80-an. Sisters in Islam ditubuhkan pada tahun 1988. Dan macam-macam lagi kumpulan, kan? Dan ada isu dulu Komanggo apa semua tu kan. Semua tu ada dia punya kaitan satu sama lain. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian, diorang cuba sebarkan melalui macam-macam cara. Antaranya pluralism ini disebarkan melalui buku. Tu dia buku. Ada buku-buku yang mereka cuba sebarkan, ada buku yang diharamkan oleh KDN haramkan, tapi ada juga mereka cuba lawan balik dekat mahkamah dan sebagainya. Ada yang melalui majalah, ada tokoh mereka jemput nama Ulil Absar dari Indonesia. Mereka jemput ke Malaysia, tapi dihalang juga oleh pejabat jabatan agama dan sebagainya. Ulil Absar ni secara jelas sebut, dia kata, tanpa rasa segan dan malu saya kata bahawa semua agama adalah tepat, berada pada jalan seperti itu, jalan panjang menuju yang maha benar. Semua agama adalah tepat. Itu yang kita kata pluralism yang benar-benar sesat, yang salah. Beza kan kalau kita sebut pluralism itu hanyalah sekadar keharmonian antara agama, dialog antara agama, perbincangan antara agama. Yang itu Islam tak pernah larang. Tapi kalau orang Islam boleh kata semua agama sama aja dan sebagainya, ini jadi masalah besar. Bahkan dalam filem-filem pun kadang-kadang mereka cuba masuk, kan? Macam-macam. Kalau kita tengok tuan-tuan tengok ajaran Ayah Pin lah, tuan-tuan kat Terengganu. Tuan-tuan tengok ajaran Ayah Pin. Ayah Pin pun sebenarnya ajaran dia ajaran pluralism juga. Tak? Dia kata semua agama sama je, orang semua berhak untuk amalkan agama masing-masing. Tapi aku yang pegang kerajaan langit. Gitu je lah. Itu Ayah Pin. Sama juga. Itu pasal orang Hindu pun datang sembah dia, kan?
Sebab memang dia mempromosikan semua agama tu sama. Ada macam-macam fahaman lain. Ada satu fahaman yang diorang suka sangat. Satu fahaman yang dipanggil sebagai John Hick. John Hick ni antara tokoh barat yang mereka sangat kagumi, yang selalu mengenengkahkan idea bahawasanya semua agama itu sama saja. Kan? Fatwa dah lama sebut bahawasanya pluralism ni antara fahaman yang sesat. Banyak fatwa di negeri-negeri di Malaysia yang dah fatwakan begitu. Kalau kami di Selangor kadang-kadang khutbah Jumaat pun sebut minta jauhkan masyarakat kita daripada ajaran-ajaran yang sesat seperti ajaran pluralism. Jenuh Tok Imam kalau nak baca Jawi tu kan. Kalau Tok Imam yang dah tua nak baca pluralism tu pun tergeliat lidah tuan-tuan. Tapi biasanya dia akan tulis dalam kurungan tulisan Rumi, supaya tak tersilap sebut kan. Kalau tidak pun dia ni palu kan. Okey. Jadi pluralism tu semua disebut secara jelas dalam khutbah, minta supaya dijauhkan. Tapi ramai lagi orang yang walaupun di negeri yang dia didoakan bahawa benda tu sesat pun tetap tak faham, tetap setuju. Sampai ada yang sambut hari agama sedunia. Jadi nampak macam semua agama sama je. Hari agama sedunia ni diasaskan oleh Bahai tadi yang saya sebut tadi. Bahai yang beribu pejabatnya di Israel, negara haram Israel. Dan tapi ada orang Islam yang tudungnya labuh, yang pakai elok, yang solat 5 waktu, yang berpuasa, sambut hari macam tu. Walaupun dia tahu yang pluralism ni sesat, tapi sebenarnya sebab tak faham konsep pluralism, mana yang benar, mana yang salah. Sebab apa? Sebab bila dia dengar, kami tak apa, kami cuma menghormati agama lain. Bunyi macam sedap lah. Dia berlindung di sebalik tu. Kita cuma nak berdialog antara agama. Kita tak ada apa-apa, kita tak ada. Tapi sebenarnya di sebaliknya dibuat satu gerakan untuk merosakkan pemikiran. Tuan-tuan, pemikiran-pemikiran ni sangat dahsyat. Di Mesir dulu saya pernah tengok satu dialog. Dia jemput Jamal Al-Banna, adik kepada Hasan Al-Banna, pengasas Ikhwan Muslimin. Jamal Al-Banna ni orang liberal. Dia beza dengan abang dia. Dia memang beza terus dengan abang dia. Dia puji abang dia. Dia kata abang aku orang yang baik. Abang aku jaga aku dengan baik. Sebab dia adik yang muda, beza banyak dengan abangnya tu, Hasan Al-Banna tu. Jadi Jamal Al-Banna ni, tapi dia kata abang aku baik, cuma pemikiran dia salah. Kan? Jadi pemikiran dia je lah yang betul. Macam mana pemikiran dia waktu tu, dia tua dah, saya tengok tu. Jamal Al-Banna ni dia kata, waktu tu dia kata, bila kita kata pengacara tu tanya seorang syekh tu sebutlah. Dia kata orang yang murtad hukumnya dibunuh. Orang yang murtad hukumnya dibunuh, kan? Jadi dia kata tak boleh, kata tu salah, kata. Syekh tu kata ni hadis sahih. Dia kata tak ada, hadis tu palsu. Syekh tu kata dalam Bukhari pun ada, hadis Bukhari. Dia kata tak, walau dalam 1000 Bukhari pun sesat, dia kata. Palsu. Palsu je senang. Dia kata ni semua palsu. Walaupun dalam hadis Bukhari pun palsu. Sebab apa? Sebab dia kata bercanggah dengan Quran. Quran kata apa? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Padahal tak ada paksaan dalam agama tu keharmonian antara beragama. Kita orang yang beragama lain tak dipaksa masuk Islam. Boleh duduk dengan harmoni dalam negara Islam. Tapi dia faham ayat tu menyebabkan dia tolak belaka hadis-hadis yang menceritakan tentang kita ni tak boleh tukar agama ikut suka kita. Agama Islam berbeza dengan agama-agama yang lain. Seterusnya tuan-tuan, itu kalau di Mesir, kan? Begitu. Sampailah kita dekat Malaysia ni pun macam itulah. Tuan-tuan tengok sendiri, ada macam-macam filem, ada macam-macam kes mahkamah dan sebagainya. Semuanya menyeru kepada semua agama ni sama aje, serupa je. Kita tak ada beza dan sebagainya. Bila kita lebih-lebih cakap, dia kata, kamu ni tak retilah nak harmoni. Hidup kita kena, pelbagai agama ni kenalah tolak ansur. No, dia tuduh kita tak tolak ansur. Kita sangat bertolak ansur. Tak ada masalah. Saya sendiri tuan-tuan, jiran-jiran saya pelbagai agama. Kan?
Saya duduk rumah flat. Jiran saya sebelah kanan Buddha, sebelah depan Kristian, sebelah kanan sikit tu Hindu. Sebelah kiri, belah sana Buddha juga, sebelah depan dia Islam. Tak pernah pula lah kita nak berkelahi, nak bergaduh dan sebagainya. Kan kita hidup aman damai, harmoni. Kita boleh berbaik-baik, anak dia boleh baik dengan anak kita dan sebagainya. Tak ada masalah pun. Kita tak pernah nak kata bahawasanya berbeza agama menyebabkan kita kena berkelahi. Tak. Tapi kita tak boleh terima kalau orang Islam mengatakan agama Islam ni sama je dengan agama lain, ataupun agama lain sama je dengan agama Islam. Yang tu kena jaga-jaga. Dan akhir sekali saya nak sebut, tuan-tuan, benda ni jangan kita anggap remeh. Jangan kita rasa tak apa ustaz, dia tak masuk dengan no ni. Jangan. Ada sebab lah tu Masjid Putih ni, Masjid Negeri ni pilih tajuk ni. Ya. Tak adalah saja-saja. Kalau memang dia takkan masuk kata ngano ni, tak perlulah kita bincang malam ni, tuan-tuan. Tapi dia masuk melalui internet, masuk melalui filem. Filem tahun 90-an lagi sebenarnya dah ada. Filem-filem kat Malaysia ni yang mempromosikan ajaran pluralism ni, tuan-tuan. Filem kat Malaysia, pembikin filem Melayu Islam. Ataupun kalau pembikin dia bukan Islam pun pelakon dia Islam. Kan? Tetap buat benda tu. Dah buat dah sikit-sikit dia masuk. Sampai anak-anak muda kita nampak macam okey lah. Dan sampai ke tahap jangan kita rasa tenang. Orang yang belajar di Al-Azhar sekalipun dia boleh sampai keluar daripada agama dengan sebab ini. Orang Melayu kita, tuan-tuan, orang Islam, kan? Ada begitu. Ada seorang anak murid saya, anak murid yang dia ni belajar di Mesir, ustazah pakai purdah, dekat sana pakai purdah lah. Balik mengajar, buat seminar Fatihah dan sebagainya. Hebatlah, siap buat seminar lagi. Kahwin dengan seorang pendakwah yang jadi penterjemah kepada Habib Umar dan sebagainya, Yaman. Suami dia tu orang Amerika. Kahwin dengan pendakwah Amerika, orang Islam. Kan? Jadi penterjemah kepada Habib-Habib ni. Lama-lama tiba-tiba satu hari isteri saya kata, kawan tu dah berubah lah. Anak murid saya tu dah berubah. Dia berubah macam mana? Kata berubah lah sebab nampak cara dia bercakap lain je. Dia berubah macam mana? Cara bercakap lain macam mana? Kata tak adalah, ada orang nampak dia tak pakai tudung, kata. Dia kata, salah orang kot. Dia kata, tak, dalam Facebook dia pun ada. Memang dia letak sendiri, dia tak pakai tudung. Facebook boleh kena hack, kata. Gambar orang boleh edit. Kan? Saya cuba nak mempertahankan dia. Kan? Dia kata tak, lagi teruk lagi daripada tu. Lagi teruk macam mana? Sekarang dia dah keluar daripada agama Islam. Kata. Macam mana? Tu dekat dia punya blog dia tulis. Semualah macam-macam. Dan nyata tulisan tu tulisan dia, bukan tulisan orang lain. Memang tulisan dia, dia dah keluar daripada agama. Bila kita tanya macam mana boleh keluar daripada agama, bukan suami dia yang mak saleh tu, tak. Adik perempuan dia kahwin dengan seorang Hindu. Adik perempuan dia kahwin dengan seorang Hindu. Hindu ni ajak satu keluarga untuk berbincang tentang agama. Lepas tu dia kata, kita ni kan sebenar-benarnya, kalau selagi mana kita pegang lagi pada agama Islam, sebab dia masuk Islam nak kahwin dengan adik selagi mana kita pegang pada Islam, kita tak tahu kebenaran yang sebenar dia tu. Kalau nak tahu kebenaran, kita kena kosongkan pemikiran kita, kita kena keluar daripada agama dia tu. Kita keluar, kita kosongkan, dia panggil unlearn process, unlearning, dia reset balik, kosongkan balik, lepas tu baru kita cari kebenaran, dia kata. Itu cara dia. Maknanya dia kata kalau nak cari kebenaran kena murtad dulu, na'udzubillah. Keluar dulu. Maka empat orang ni keluar sekali. Yang asalnya Hindu masuk Islam tu, sebenarnya isteri dia, maknanya adik kepada ustazah ni. Ustazah ni dan juga suami dia yang dah jadi pendakwah tu. Dan ustazah ni, mak dia ustazah yang terkenal, meninggal lah. Mak dia dah meninggal. Abang dia pun ustaz, kawan saya. Abang dia ustaz, mak dia ustazah, dia sendiri ustazah, tapi boleh keluar daripada agama. Na'udzubillah.
Cerita ni tuan-tuan, bukan cerita rekaan. Tapi satu kisah yang sangat menyedihkan dan menakutkan. Malam tu bila isteri saya cerita, lepas habis dia cerita, dia tidur. Saya tak boleh tidur sampai subuh. Terfikirlah, ya Allah, macam mana lah. Saya terbayangkan mak dia meninggal, jenazah mak dia saya sembahyangkan. Saya kenal mak dia, kenal abang dia kan, kenal. Jadi bila berlaku macam tu, saya terus macam, ya Allah, rasa macam sedih sungguh lah. Satu sedih, satu kita takut. Macam mana agaknya generasi yang akan datang? Kalau orang boleh belajar di Mesir, belajar di Al-Azhar pun boleh terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran macam ni, tuan-tuan. Apatah lagi kita, anak cucu kita yang belum tentu lagi, kadang semayang pun belum reti. Umur dah besar pun kadang halal haram semua tak reti, tutup aurat tak reti, semayang tak reti apa semua. Lagilah senang pemikiran-pemikiran yang rosak nak merosakkan mereka, na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, kita hadir pada malam ini, salah satu niat kita adalah kita doalah mudah-mudahan amal soleh kita duduk di masjid pada malam ni, pada malam Jumaat, pada bulan Rejab ini. Mudah-mudahan dengan keberkatan itu Allah selamatkan akidah anak cucu kita semuanya sekali. Sekarang kita berada di masjid, anak cucu kita bila kita dah mati nanti, kita tak boleh nak buat apa dah. Kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala jugalah yang akan menyelamatkan akidah mereka, menetapkan mereka di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka semuanya, anak cucu kita semuanya menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Cukup setakat itu insya-Allah untuk malam ini. Dan tuan-tuan doakan juga perjalanan kami pulang ke Kuala Lumpur sebentar lagi. Dan kita selalu-selalulah buatlah apa saja yang kita boleh untuk menyelamatkan akidah umat. Kita bersama-samalah dengan sahabat-sahabat kita yang terus-menerus menyelamatkan akidah umat. Kita ada Yadim, tuan-tuan, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, yang bertukar lumus setiap hari untuk menyampaikan dakwah Islam ke seluruh negara, bahkan ke seluruh dunia. Jadi sama-samalah kita menyokong dan kita menolong. Mudah-mudahan dengan berkat kita tolong tu, sokong Allah Ta'ala selamatkan ahli keluarga kita, orang yang kita sayang, serta seluruh umat Islam di negara kita yang tercinta ini. Allahumma amin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.